Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini kita akan belajar sambungan tentang ikatan kovalen, iaitu ikatan ganda tiga. Ikatan ganda tiga terbentuk apabila dua atom berkongsi tiga pasang elektron. Okey, so mari kita lihat sini contoh. So, saya ada atom nitrogen. Okey, so atom nitrogen ini ialah atom yang tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Sebab dia mempunyai susunan elektron 25, di mana elektron valensnya ialah 5. So, masih belum oktet. Jadi macam mana? So, atom nitrogen memerlukan 3 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kedua-dua atom nitrogen masing-masing akan menyumbangkan 3 elektron ni. Dia yang ini akan sumbang 3 elektron, ini pun akan sumbang 3 elektron untuk berkongsi 3 pasang elektron. Jadi dia akan membentuk ikatan ganda 3 di dalam molekul nitrogen ini. Kalau kita kira pun bilangan elektron valensnya ialah oktet lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga dengan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, oktet. Jadi di tengah-tengah tu ada 6. Dan ini ialah gambar rajah struktur Lewis bagi molekul nitrogen. So, elektron valensnya sahaja kita tulis ada 5. Ada 3 pasang elektron di tengah-tengah. Ataupun boleh lukis dalam bentuk garisan. Okey, ada 3 garisan semuanya yang mewakili 3 pasang elektron. Alright. So, sekarang kita nak terangkan pembentukan ikatan ganda 3. So, mula-mula kita bagi tahu atom nitrogen dengan susunan elektron 25 memerlukan 3. Tertinggal 3 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, 2 atom nitrogen berkongsi 3 pasang elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, lalu membentuk satu molekul nitrogen. So, setiap atom nitrogen mencapai susunan elektron oktet yang stabil, bilangan pasangan elektron dikongsi adalah 3 pasang. Ikatan kovalen ganda 3 terbentuk. So, ini ialah ringkasan ya, langkah untuk menerangkan pembentukan ikatan kovalen untuk sebatian kovalen. So, yang pertama guideline kita ialah masa kita nak terang tu, kita kena tulis dulu dia punya formula bagi sebatian kovalen yang terbentuk. Kena tahu dulu formula. So, macam mana kita nak tentukan formula tersebut? Kita tulis susunan elektron untuk setiap atom. Kemudian kita tentukan bilangan elektron valens setiap atom. Sebab apa? Dari situ kita boleh tentukan bilangan elektron yang diperlukan oleh setiap atom untuk mencapai susunan elektron oktet duplet yang stabil. Contohnya kalau elektron valensnya 6, perlukan 2 lagi. Next, kita silangkan bilangan elektron yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron duplet oktet yang stabil. So, ini pula bagaimana untuk melukis susunan elektron untuk sebatian yang terbentuk berdasarkan formula. Elektron dikongsi dalam pasangan. Lepas tu bilangan pasangan elektron yang dikongsi adalah berdasarkan bilangan elektron yang diperlukan. Okey, ingat key point ni. Bilangan pasangan elektron yang dikongsi ialah berdasarkan bilangan elektron yang diperlukan. Maksudnya kalau dia perlukan 1 elektron, maka 1 pasang elektron sahaja yang diperlukan. Kalau dia perlukan 2 elektron, maka 2 pasang elektron yang akan
terhasil. So sekarang ni bila kita nak terang, macam mana kita nak terang dia? So cara penerangan ialah mula-mula nyatakan susunan elektron setiap atom dan bilangan elektron yang diperlukan oleh setiap atom untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, so berdasarkan lukisan susunan elektron yang dah kita lukis tadi, kita nyatakan bilangan pasangan elektron yang perlu dikongsi antara atom, bilangan elektron yang disumbangkan oleh setiap atom untuk dikongsi oleh setiap atom dalam molekul dan jenis ikatan kovalen yang terbentuk. Okey, so yang terakhir sekali, nyatakan susunan elektron yang dicapai oleh setiap atom dalam molekul. Selepas dia dah berkongsi tadilah. Okey, sama ada susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, so sekarang kita tengok contoh. Kita nak aplikasikan pengetahuan yang kita dah belajar tadi dalam menjawab satu soalan. So contohnya untuk pembentukan hidrogen klorida. So mula-mula sekali kita ikut step yang pertama, kita perlu tahu dia punya formula sebatian dulu. So kita ada hidrogen. Okey, hidrogen. Lepas tu dia punya susunan elektron dia. Okey, 1. Lepas tu klorin. Okey, so klorida datang daripada klorin. So klorin ialah berapa? 2, 8, 7. Okey, so 2, 8, 7. So sekarang kita tengok dia punya elektron valence dia. Elektron valence untuk hidrogen ialah 1. Elektron valence untuk klorin ialah 7. So kita perlukan berapa untuk dia mencapai kestabilan? So hidrogen ni perlu 1 elektron untuk dia jadi duplet. Manakala klorin pula perlu 1 elektron untuk dia jadi oktet. Okey, so kita dah tahu dia punya berapakah bilangan elektron yang diperlukan. So daripada situ kita boleh buat silang tadilah. So macam H, okey, Cl. So yang ni perlukan 1, ini pun perlukan 1. So kita bawa silang, okey. Bawa silang. Satu-satu. So formula yang kita akan dapat ni ialah HCl. So bila dah dapat tu barulah kita boleh lukis. So lukisan tu mesti berdasarkan formula lah yang terbentuk tu. Okey, sekarang kita lukis susunan elektron untuk hidrogen. So berdasarkan susunan elektron yang awak dah tulis tadi, hidrogen, ingat ya, lukis nukleus dulu. Okey, lepas tu elektron. Alright, so lepas tu klorin pula. Nukleus dia. Okey. Sorry lah, tak dapat nak cantik Alright, so sini 2. Kenapa cikgu buat cross, yang tu cikgu buat dot? Itu sekadar nak membezakan lah elektron tu milik siapa ya. Jadi tak adalah kita keliru nanti bila kita buat perkongsian tu. Nampak dengan lebih jelas. Okey. 8. Lepas tu 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, so dah settle dia punya susunan tu. Susunan elektron atom yang asal ni akan membantu awak untuk melukis gambar rajah sebatian kovalen tu dengan lebih tepat. Maksudnya kita nak bilangan petala yang betul, bilangan elektron yang betul. Okey, kalau itu salah nanti tak dapat markah ya. Okey, sekarang kita nak lukis molekul hidrogen klorida. Okey, so tengok ya. Ini yang akan berkongsi elektron ni. Jadi bila yang ini nak berkongsi, so petala valence untuk klorin dengan petala valence untuk hidrogen ni, make sure bila awak nak lukis molekul tu dia perlu bertindih. Sebab pertindihan itu menunjukkan ada perkongsian elektron di situ ya. So nak mudah kita boleh lukis untuk atom yang lebih besar dahulu, iaitu klorin. Nukleus. Okey, jadi klorin ada 3 petala. 1, 2, 3. Okey. Next kita lukis dia punya elektron. So klorin punya elektron ialah 2, 8, 7. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu kan yang tak ada pairing. Okey, lepas tu yang dekat tak ada pairing tu kita buat pertindihan dengan atom yang lagi satu, iaitu atom hidrogen. Alright, so situ tindih. So hidrogen ada satu petala je, jadi kita tinggal nukleus di dalamnya. Okey, so hidrogen ada satu sahaja elektron. Alright. Sekarang kita dah siap lukis untuk sebatian kovalen bagi hidrogen klorida. So, bila nak lukis, make sure mesti ada nukleus. Lepas tu, bilangan petalanya betul. Bilangan elektron pada setiap petala kena tepat. And then, the next thing is dekat pertindihan petala yang menunjukkan ada sepasang elektron yang dikongsikan. Dan juga nisbah atom tersebut betul ikut formula kita, iaitu HCl, H1Cl1. Alright, so ini dia punya penerangan ya untuk pembentukan hidrogen klorida, di mana atom hidrogen dengan susunan elektron 1 memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Manakala atom klorin dengan susunan elektron 287 memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, satu atom klorin berkongsi satu pasang elektron dengan satu atom hidrogen, membentuk molekul hidrogen klorida dengan formula HCl. Satu atom klorin menyumbang satu elektron dan satu atom hidrogen menyumbang satu elektron untuk dikongsi bersama. So, satu atom klorin membentuk satu ikatan kovalen tunggal dengan satu atom hidrogen. Atom klorin mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan atom hidrogen mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Settle. So, terhasillah hidrogen klorida. Okey, so yang terakhir sekali kita akan bandingkan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. So, ikatan ion dan ikatan kovalen persamaannya ialah untuk pembentukan kedua-dua ikatan ini hanya melibatkan elektron valen sahaja dan atom perlu mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So, perbezaan dia ialah dari segi elektron. Untuk ikatan ion, pemindahan elektron. Elektron diterima ataupun elektron diderma. Untuk ikatan kovalen ialah perkongsian elektron. Lepas tu, untuk ikatan ion, dia berlaku di antara atom logam dengan atom bukan logam. Kalau ikatan kovalen antara atom bukan logam sahaja. Okey, so ikatan ion ni dia membentuk ion positif dan ion negatif, manakala ikatan kovalen membentuk molekul. Okey, so bagaimanakah ikatan terbentuk? Jadi kalau kita nak bandingkan, ikatan ion ni dia terbentuk apabila elektron dilepaskan oleh atom logam dan diterima oleh atom bukan logam. So, elektron berpindah. Kalau ikatan kovalen pula, dia terbentuk apabila pasangan elektron dikongsi oleh atom-atom bukan logam yang sama atau berlainan. So, habislah kita punya ikatan kovalen. Jadi, cikgu tinggalkan lesson kita kali ini dengan uji kendiri 5.3. Boleh jawab dalam buku latihan. So, itu sahaja. Sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.